Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man nasarahu, wa man tabi'ahu, wa bala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Ayahanda Ustaz Zahari bin Haji Awang memberi tazkirah Mudu Sakinah yang ke-9, mengisi ibadah dengan bakir umur yang ada, terutamanya sekali usia emas, yang bertajuk hilangkan kekeliruan melalui firman Allah, hadis Nabi SAW dan usul fiqh dalam beberapa masalah ibadah semasa berhubung dengan PKP COVID-19. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, wabak COVID-19 sekarang ini sudah sampai ke peringkat pandemik. Pandemik yang bermaksud wabak sudah merebak ke seluruh dunia, termasuklah ke negara kita, Malaysia yang kita kasihi. Tetapi saudara-saudara, kalau satu negara sahaja yang kena wabak, maka tidak disebut pandemik, hanyalah disebut epidemik sahaja. Saudara-saudaraku sekalian, haraplah kita bertenang, bersabar, lapangkan dada, ingat Allah banyak-banyak. Jangan kita merungut mengikut logik akal kita untuk menentukan satu-satu hukum agama. Saudara-saudara, kita ada panduan. Kita ada Al-Quran. Kita ada hadis Nabi SAW. Kita ada ijma' ulama' dan kita ada qiyas yang menjadi panduan hidup kita supaya kita tidak tersasar. Kita tidak menyindir, kita tidak mempersenda-sendakan hukum-hukum agama, kerana apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah SOP berhubung dengan wabak COVID-19 ini tidak lari daripada bersandar kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sebab kita bimbang kalau kita mempersendakan agama, walaupun perkara itu perkara sunat sahaja. Contohnya, potong kuku. Kalau kita cakap dengan seseorang, potonglah kuku pada hari Jumaat, hukumnya sunat. Tetapi ada yang menjawab, alah apalah sunat, saya tak nak buat. Dengan tujuan mempersendakan hukum agama, boleh membawa kepada kufur mengikut pandangan ilmu jinayat. Maka dengan sebab itu, kita tenang, kita sabar, berpandulah kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas yang menjadi panduan hidup kita supaya kita tidak tersasar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, kita bertenang. Sekarang ini sudah berjuta-juta orang dijangkiti virus COVID-19. Angka kematian juga meningkat dengan mendadak dari hari ke hari, sampai ke peringkat yang amat menakutkan. Berjuta-juta orang terkorban
melalui dengan sebab wabak COVID-19. Termasuklah di negara kita Malaysia. Saudara-saudaraku, jangan hilang punca. Jangan hilang pedoman. Kita orang beriman berpegang kepada Al-Quran. Rujuk kepada firman Allah ayat 195 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Yang bermaksud, janganlah kamu campakkan diri kamu dengan tangan kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Ini ingatan Allah kepada kita, yang bermakna kita perlu berusaha, berikhtiar menyelamatkan diri dan keluarga kita dari jangkitan virus COVID yang bahaya ini. Dalam lain perkataan, kita jaga kita. Rujuk pula kepada hadis sahih Imam Bukhari, hadis yang ke-5707. Wafirra minal majzumi kama tafiru minal asadi. Yang bermaksud, larilah kamu semua daripada penyakit berjangkit seperti mana kamu lari daripada singa. Itu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi hadis sahih Imam Bukhari, hadis yang ke-5728, yang bermaksud, apabila kamu mendengar di suatu tempat ada wabak taun, janganlah kamu masuk ke dalamnya. Dan apabila kamu berada di sana, di tempat yang ada wabak itu, janganlah kamu keluar daripadanya. Ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, bertenang. Marilah kita rujuk pula kepada usul fiqh. Berarti usul fiqh kita perlu belajar dan faham usul fiqh. Ad-dararu yuzalu. Kemudaratan perlu dihilangkan. Jangan dibiarkan. Jadi, apa yang dibuat oleh pemerintah, usaha ikhtiar menyelamatkan rakyat atas nasihat ahli ulama dan pakar daripada Kementerian Kesihatan. Hayatilah saudara-saudaraku sejarah ini. Sejarahnya pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari sangat sejuk, hujan lebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan muazzin, yakni Bilal, tukang azan, supaya di akhir azan, selepas saja azan, hendaklah ditambah dengan perkataan ala sallu fir rihal. Sembayanglah kamu di rumah kamu. Ataupun sallu fi buyutikum. Sembayanglah di rumah kamu. Kalau sekiranya nak dimasukkan ke dalam azan, boleh kita tambah selepas daripada perkataan hayya 'alas salah ataupun hayya 'alal falah, sallu fi buyutikum. Sembayanglah saja di rumah kamu.
Berjemaahlah di rumah dengan keluarga. Begitulah kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Bimbang takut umatnya ditimpa sakit sebab sejuk ataupun hujan lebat. Disuruhnya berjemaah di rumah masing-masing saja. Tidak payah datang berjemaah di masjid. Saudara-saudara, itu sejuk, hujan. Apatah lagi wabak penyakit COVID-19 yang kita tidak nampak dan kita sendiri pun tidak tahu adakah kita pembawa wabak. Walaupun kita tidak tahu kuman itu ada pada kita, tetapi dia dah boleh memberi jangkitan kepada orang lain. Inilah di antara mudaratnya. Saudara-saudari, renungi hadis ini. Riwayat Imam Bukhari, hadis sahih yang ke-577. La yuridanna mumridun ala musihhan. Yang bermaksud pesakit yang berpenyakit berjangkit tidak boleh mendatangi orang yang sihat. Orang yang sakit itu pula boleh berjangkit kepada orang lain, maka tidak boleh mendatangi orang yang sihat. Tidak boleh bercampur gaul dengan orang sihat. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya daripada Syiah, bukan daripada Wahabi, bukannya daripada Yahudi. Sebab tu kita berhati-hati bila nak mengeluarkan satu-satu perkataan. Jangan gunakan logik akal, tengok pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok pada usul fiqh supaya kita tidak tersasar. Saudara-saudari, jangan sampai kita mempersenda-sendakan hukum agama. Bimbang-bimbang takut sampai kepada peringkat kufur. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, isu solat Jumaat dan solat berjamaah 5 waktu, memandangkan kepada merebaknya COVID-19 ini, semakin bertambah merebaknya hingga banyak hilang nyawa, hilang pencarian, tekanan jiwa berlaku. Mesyuarat muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia pada 15 Mac 2020 telah pun bersidang, bermuzakarah. Dalam mesyuarat itu, semuanya telah bersetuju dengan menangguhkan aktiviti di Masjid Surau, termasuklah solat Jumaat dan berjamaah 5 waktu. Berdasarkan kepada ayat, hadis, usul fiqh, untuk mengelakkan daripada jangkitan COVID yang amat besar hingga hilang nyawa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, riwayat daripada Abu Daud, hadis yang ke-551, dan riwayat Ibnu Majah, hadis yang ke-793 daripada Abu Hurairah, yang bermaksud, marilah kita hayati bersama. Man sami'an nida' falam yajibuhu fala salata lahu illa min udrin. Qalu ya Rasulullah wa mal uzru? Qala
khaufun au marudun. Yang bermaksud apabila seseorang mendengar azan, dia tidak pergi berjamaah ke masjid, maka tidaklah ada sembahyang baginya illa min uzrin, melainkan orang yang uzur. Qalu, apabila Rasulullah menyebut kecuali orang yang uzur, dikecualikan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal uzru, apakah yang dimaksudkan dengan uzur itu? Qala, Rasulullah menjawab, khaufun au maradun, iaitu orang yang takut dan orang yang sakit. Saudara-saudara, orang yang benar-benar takut dia dijakiti oleh wabak ini, dan ataupun orang yang memang sakit, memang dilepaskan dia daripada pergi berjamaah di masjid ataupun di surau. Mudah-mudahan kita sedar dan kita insaf. Saudara-saudara, ganti sajalah dengan berjemaah sembahyang fardu zuhur di rumah masing-masing. Renungi lagi hadis sahih Imam Bukhari, hadis yang ke-2996. 2996. Iza maradul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Yang bermaksud apabila seorang hamba sakit ataupun ia musafir, ditulis pahalanya sama seperti apa yang diamalkan masa bermukim dan masa dia sihat. Orang yang istiqamah berjemaah di rumah Allah oleh sebab ada keuzuran ataupun darurat yang dia tak dapat pergi semayang berjamaah di masjid, di surau, dia semayang saja jemaah di rumah, pahalanya sama seperti dia semayang di rumah Allah. Begitu juga orang yang musafir, masa dia bermukim, contohnya qabliyah, ba'diyah dia buat. Tetapi bila dia musafir, dia semayang jamak, semayang qasar, qabliyah, ba'diyah dia tinggal, pahalanya tetap dibagi. Dan begitulah juga masa dia sihat, dia sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Tapi masa dia sakit, dia uzur, dia tinggal, dia tak buat, tetapi pahalanya tetap dibagi sebagaimana dia buat masa dia bermukim dan masa dia sihat. Alhamdulillah. Saudara-saudara, jadi tidak rugi. Bertitik tolak daripada sinilah pihak pemerintah, pihak yang bertanggungjawab berhak mengadakan peraturan ataupun kita kata SOP buat kuarantin bagi menjaga kemaslahatan rakyat sejagat, menjaga kesihatan rakyat sejagat dengan membuat SOP, peraturan. Ini mengikut usul fiqh yang berbunyi darul mafasid aula min jalabil masalih, yang bermaksud menolak kerosakan. Darul mafasid, menolak keburukan. Aula adalah lebih baik
adalah lebih utama min jalabil masalih, lebih utama berbanding mendatangkan kebaikan kemudiannya. Ataupun dengan lain perkataan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk kemaslahatan, untuk kepentingan rakyat jelata, berpandu kepada usul fiqh. Sebab fiqh ni dia luas. Kaedah ini pemerintah menggunakan kaedah fiqh yang masyhur. Kaedah fiqh yang masyhur. Tasarriful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Manut bil maslahah. Tindakan, peraturan polisi, pemerintah terhadap rakyat tertakluk kepada maslahah yang kembali kepada rakyat itu sendiri. Jadi, saudara-saudara, bukanlah datang daripada Syiah, daripada Wahabi, ya, daripada Yahudi. Tidak, saudara-saudara. Ada pegangannya, ada nasnya, ada otoritinya, ada hukumnya. Pernah di zaman Rasulullah berlaku wabak di Madinah, satu kumpulan tidak tahan dengan wabak itu, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suruh bawa puak ini ke ladang unta, minum susu unta dan minum kencing unta. Itu vaksin pada masa itu. Tetapi malangnya, setelah mereka sembuh, mereka sihat, mereka murtad. Na'udzubillah min zalik. Mereka murtad, mereka bunuh ke semua penternak unta, termasuk penternak unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ini ditutup pandangan, supaya mereka tak boleh keluar daripada ladang unta. Berlakulah seperti tentera Abrahah yang datang daripada Yaman Selatan, nak robohkan Kaabah sampai di kawasan Mina. Mereka berpusing, tak jumpa cari jalan. Jadi mereka ni tak boleh keluar daripada ladang unta. Rasulullah menghantar tentera pancung semua yang murtad ini, saudara-saudara. Perkara ini pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah sekalian, kerana akibat daripada kesan jangkitan COVID yang teruk ini, akan berlaku kerosakan kepada organ utama, terutamanya buah pinggang. Akan berlaku kekurangan oksigen yang disalurkan ke seluruh badan. Kerosakan saraf yang menyebabkan risiko kematian akan berlaku. Allah amat pengasih, amat penyayang. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Allah jadikan tiap-tiap penyakit ada ubatnya. Hadis riwayat daripada Abu Daud 3874. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Allah jadikan tiap-tiap penyakit ada ubatnya. Rawahu Abu Daud. Hadis yang ke-3874. Saudara-saudara, marilah kita sama-sama ati'ullah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur rasul, ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kita taatlah kepada arahan daripada pihak yang berkuasa yang ada di kalangan kita. Mudah-mudahan kita tidak tersasar bila kita padukan saudara-saudara
tanggungjawab ulama, tanggungjawab daripada Kementerian Kesihatan, tanggungjawab daripada pemerintah, tanggungjawab daripada rakyat biasa. Bila kita padukan, insya-Allah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Tibalah masanya obatnya ada, COVID-nya pergi. Marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli its wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu, dengan izin-Mu ya Allah, berkat kalimah-kalimah-Mu yang sempurna, nama-nama-Mu yang maha tinggi, sifat-sifat-Mu yang suci ya Allah, angkatkanlah COVID ini ya Allah, dengan rahmat-Mu, izin-Mu ya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Engkau berkuasa atas setiap sesuatu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.